Mirul okey, Mirul. Kali ini kalau abang dapat baling dekat sana tu, Mirul dapat tangkap, kita menang, boleh? Okey, ajar abang. Cari baling macam ni tangan. Cari Betul Okey. Mirul okey, Mirul. Sana sikit, Mirul, sana sikit. Okey. Tiup. Okey, lagi sekali. Okey. Tangkap. Aduh. Sini. Kenapa abang boleh baling salah tadi tu? Sebab apa? Cara tak betul jangkaan pun kena betul juga Aduh, awak boleh ajar abang tak? Ke nak minta cikgu? Nak cikgu ke awak yang ajar saya? Cikgu, awak tak boleh ajar abang? Tak apa lah. Okey. Mana cikgu? Cikgu. Mana? Tu baru sampai kan? Nak tahu siapa yang saya cakap cikgu baru sampai tu? Kita tengok profil guru kali ini. Cikgu baru sampai Apa tu awak cikgu lambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang ke Sukan di Dinas TV KBM bersama dengan saya pemain frisbee yang telah memenangi 10 kejohanan di dunia iaitu Akbar Nazir. Apa khabar semua? Sihat? Tak ada orang depan ni. Inilah cikgu yang anda lihat tadi di profilnya iaitu Cikgu Idwan. Apa khabar Cikgu Idwan? Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di episod yang baru Cikgu. Di hari yang baru, baju yang baru. Semua yang baru Cikgu. Tetapi ada sesuatu ilmu yang baru yang saya nak ambil daripada Cikgu Idwan. Iaitu Cikgu, saya lemah Cikgu. Bukan lemah dalam pelajaran, tapi lemah membuat jangkaan untuk membaling dis tu Cikgu. Jadi Cikgu, ajarlah kepada saya dan juga murid-murid macam mana tu Cikgu nak buat jangkaan, lontaran, piring tu, dis tu dekat kawan kita Cikgu. Baik, sebenarnya kemahiran membuat jangkaan ini terguna pakai kepada dua-dua pelontar dan juga penerima dis. Betul. Okey. Untuk yang penerima dis, bila mana dis tersebut dilontarkan, kita boleh menjangkakan arah jatuh dis tersebut supaya apa? Supaya senang kita nak tangkap dis. Kalau dis tu tengah tinggi, terbang tinggi, lompat pun takkan dapat. Betul. Jadi salah satu caranya ialah kita tunggu dis tu mulai jatuh, baru kita mula attack untuk dapat dis tersebut. Juga kepada pelontar, dis itu juga kita boleh jangkakan ke mana arahnya bila mana kita lontarkan dis tersebut. Sebagai contoh, kalau saya nak lontarkan ke kawasan sebelah sana, saya boleh buat jangkaan menggunakan kekuatan tangan saya sejauh mana dia akan pergi. Sama ada dia pergi dekat ataupun dia boleh pergi lebih jauh berdasarkan kepada tolakan daripada pergelangan tangan saya. Kalau saya tolak lebih kuat, lebih jauh lah dia akan pergi. Macam tu Cikgu. Betul. Tapi macam saya Cikgu, murid yang kebanyakannya praktikal kan. Saya nak tengok maksud Cikgu tu yang baling ris pergelangan tangan Cikgu. Boleh ke Cikgu? Boleh. Sebab itu kita nak jemput seorang anak murid Cikgu yang bernama Amirul. Silakan Amirul. Ya. Mirul, apa khabar? Allahumma salli ala sayyidina Allah. Sihat Mirul Okey, Cikgu. Mungkin Cikgu ataupun Amirul sendiri kan akan tunjukkan maksud yang baling pergelangan tangan tu. Boleh Cikgu? Boleh. Okey. Baik Amirul, boleh tunjukkan cara yang Cikgu dah ajar kepada kamu. Pertama, bagaimana kita melakukan pegangan backhand Amirul. Okey, pegangan Amirul backhand. tunjukkan saja bagaimana pegangan backhand. Okey. Tunjuk kepada murid-murid kat depan. Macam ni. Okey. Di mana kedudukan jari dan juga ibu jari Amirul. Ya. Okey. Itu yang belakang. Okey. Baik. Ini Cikgu pernah tunjuk sebelum ni, betul? Betul. Okey. Lepas tu Cikgu? Kemudian bagaimana seperti mana yang Cikgu telah ajar pada kamu, tolakkan menggunakan pergelangan tangan. Okey. Awak tiba-tiba jadi keras kenapa ni? Okey, balik macam mana tu? Tunjuk. Simulasi dia contoh je. Macam tu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Slow motion. Perlahan-lahan. And go. Macam tu lah Cikgu kan? Betul. Okey, seterusnya apa lagi Cikgu? Okey. Cuba
Amirul tunjukkan ke arah belakang bagaimana jika Amirul melakukan lontaran backhand pada kadar kekuatan pada kadar kekuatan penuh Amirul. Boleh cuba. Okey. Ingat jangan baling ke arah sini. Baling ke arah sana. Baling ke arah sana. Perhatikan murid-murid bagaimana cikgu pernah ajar kepada kita semua kan, dari segi posisi badan, posisi tangan, pegangan tangan semua. Inilah dia. Inilah cikgu Betul. Okey, silakan Amirul. Lontaran backhand. Okey. Macam mana? Wow! Wow! Cikgu, masuk ke sekolah lain tu cikgu. Wah, macam tu Ya, betul. Lagi sekali boleh ada dapatkan piring tak? Boleh dapatkan piring ke? Boleh dapatkan piring ke? Cikgu, sambil-sambil piring akan sampai tu cikgu. Itulah yang cikgu maksudkan tadi. Mantap. Ya, cikgu, saya nak tunjuk boleh cikgu? Boleh. Okey. Ish. Abang gurau. Macam tadi kan? Okey. Amirul dah tunjuk kan? Cikgu ke depanlah. Okey, baik. Takkan saya nak balik dengan cikgu. Cikgu dekat sini cikgu. Okey, perhatikan kan. Badan kena macam ni, betul cikgu? Betul Akmal. Badan kena macam ni, pegang macam ni. Ini kita buat forehand kan? Backhand dulu Akmal. Backhand dulu Betul. cikgu yang ini. Lepas tu kita baling ke arah sana. Ya, itulah dia. Cikgu, nampak tak sebenarnya ada dua perbezaan? Ya. Yang tadi satu lontaran yang cukup sempurna. Betul. Yang lagi satu tu lontaran yang kurang sempurna. Betul kan? Kurang? Betul. Ya ke banyak tidak sempurna cikgu? Sebenarnya kurang tepat. Kurang Cara tepat cikgu. Okey. Tapi itulah maksudnya jangkaan tu kita nak kena baling pun kena cara yang betul kan? Betul. Mari sini Amirul. Okey, silakan cikgu. Sebagai contoh, bila mana Amirul ada perbezaan di antara cara Amirul dan juga Akmal membaling disk. Saya fikir mungkin kerana cara pegangan ataupun cara tolakan menggunakan pergelangan ada perbezaan di situ. Ya. Jadi, apabila pergerakan disk tersebut tidak pergi dengan baik, kita akan lebih sukar untuk menjangka arah jatuh disk. Tidak seperti disk yang dilontar oleh Amirul. Disk dan teknik pergelangannya lebih baik. Jadi disk itu kita boleh menjangka dengan mudah arah ke mana pergerakannya dan bila dia akan jatuh. Permainan frisbee ini adalah sejenis permainan yang kita namakan sebagai invasion games ataupun permainan serangan. Kita menyerang ke arah ruang kosong dan cuba menjaringkan mata di dalam zon gol pihak lawan. Betul. Apa yang berlaku? Balingan atau lontaran daripada Amirul tadi dilontar ke arah kita hendak menjaringkan gol. Okey. Kalau disk tersebut pergi dan dilontar dalam keadaan teknik yang tidak baik, sukar untuk penerima disk menangkap disk kerana pergerakan disk itu tidak berapa cantik lah kita panggil. Sebab tadi kalau saya punya keadaan disk tu, sewaktu dilontar dia agak terhuyung hayang. Betul. Dan dia agak apa? Ya. Ya, itu cikgu bahasa dia. Terhuyung hayang cikgu. Itu sebab apa cikgu? Antara salah satu faktor ya. Saya merasakan sebab saya tak tengok cara Akmal pegang tadi kan. Okey. Kemungkinan besar cara pegangan Akmal kepada disk tersebut mungkin kurang tepat. Dan juga cara lontaran Akmal bermula daripada belakang sehinggalah ke hadapan mungkin tidak tepat. Lontaran Amirul, dia menolak disk tersebut ke arah hadapan. Dia menjadikan bahunya sebagai point of reference ke arah mana dia hendak melontar disk tersebut. Ya. Bila mana dia melontar dengan tepat dan betul, disk akan pergi lebih baik dan tidak bergoyang atau terhoyong hayang. Ya. Cikgu, tapi kan kalau kita cakap mengenai jangkaan ni kan, jangkaan ni orang akan selalu kaitkan dengan agak-agak, betul? Agak-agak. Jadi macam mana agak-agak tu cikgu? Okey, baik. Dia kena selalu buat latihan apa cikgu? Latihan agak-agak ke macam mana? Antara latihan yang boleh digunakan antaranya ialah latihan membuat lontaran pada jarak yang jauh dan biarkan rakan kita mengejar disk tersebut. Biarkan rakan kita mengejar disk tersebut. Okey. Dengan itu, rakan kita dapat memperbaiki dan menambah baik kemahirannya menjangka disk itu mulai jatuh ataupun menjangka di arah mana, di ruang mana disk tersebut akan jatuh. Ya. Cikgu, saya ada satu cadangan cikgu. Ya. Sebelum kita nak pergi rehat ni, okey Amirul, sila ambil tempat dekat kon sana tu. Kon kuning belakang tu. Pergi sana. Pergi Amirul. Cikgu, sini cikgu. Bukan apa. Sekarang ni
Mungkin kalau saya yang akan membuat jangkaan, mungkin jangkaan akan tersasar. Betul. Ini saya nak tengok cikgu membuat balingan dan cikgu punya jangkaan tu tepat sampai Amirul. Boleh cikgu? Boleh. Ya. Ayah cip, ayah cip. Okey. Boleh, ya? Lihatkan betul-betul macam mana Cikgu Idwan dia membuat balingan dan jangkaannya tepat kepada Amirul. Amirul ready? Okey cikgu, boleh cikgu? Saya akan gunakan lontaran backhand ya. Okey, perhatikan betul-betul Ha. Wah. Tapi cikgu betul lah tu. Nampak tak? Dia walaupun tertinggi sedikit lagi bagus daripada saya punya cikgu kan. Wah. Mirul okey Mirul? Okey, palingkan sini Mirul. Paling. Ha. Wah. Nampak? 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 Itulah orang kata ilmu cikgu. Betul. Ilmu itu cukup penting dan ilmu itu banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Bukan kami, tapi cikgu yang akan kongsikan kepada anda. Sebagai selepas ini di Sukan Didik TV KPM. Cikgu, saya paling pula cikgu. Boleh. Mirul, Mirul, Mirul. Baik, masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya Amirul. Nama awak siapa? Amirul dan juga Amirul. Baik. Wow, ada 3 Amirul dekat sini. Cikgu Idwan. Ini kan saya nak tahu juga. Kita dah tahu dah macam nak buat jangkaan, lontaran itu kan. Ya, betul. Tapi itulah kalau yang tinggi-tinggi tu macam mana pula cikgu? Kita boleh lompat, nak lompat tu nak macam mana tu cikgu? Aish, tak tahulah. Okey, baik. Dalam kemahiran ataupun antara kemahiran yang perlu kita kuasai dalam permainan frisbee ialah kemahiran melakukan lompatan. Ya. Lompatan ini membantu kita untuk mendapatkan disk sebelum pihak lawan mendapat disk tersebut. Okey, perlu diingat setiap kali disk itu telah berjaya ditangkap ataupun lontaran sempurna berjaya dilakukan, kita tidak boleh menarik disk tersebut dari tangan pihak lawan. Dan Betul. pihak lawan juga tidak boleh menarik disk daripada tangan kita. Betul. Tetapi setiap kali disk dilepaskan on air, dilontar kepada rakan sepasukan, disk tersebut bolehlah direbut oleh semua orang yang berada di atas padang. Jadi apa yang berlaku dengan melakukan ataupun menguasai kemahiran melompat, kamu boleh mendapatkan disk sebelum orang lain ataupun pemain pasukan lain mendapatkan disk. Okay, contoh juga kadang-kala hantaran yang dilakukan oleh pemain pasukan kita, rakan kita ke arah kita bukanlah hantaran yang sempurna, baik ataupun mudah ditangkap pada paras yang mudah ditangkap. Ya. Keadaan semasa juga perlu diperhatikan. Sebagai contoh, keadaan yang sangat berangin. Ya. Seperti sekarang ini, keadaan yang sangat berangin. Wow. Dia akan mempengaruhi arah pergerakan disk, arah penerbangan disk. Betul. Ya. Okey, cikgu nak tunjukkan contoh. Lah cikgu. Pos kita kemarin tu tunjukkan bagaimana nak tengok arah pergerakan angin kan? Oh macam tu cikgu. Okey. Awak tunjuk pula macam mana? Buat wow. Okey. Tunjuk. Wow. Okey. Jadi, cikgu saya akan minta anak murid saya ini, Yap. Amirul, dibantu oleh rakannya di hujung sana. Rakannya akan melakukan lontaran dan Amirul akan cuba melompat untuk menangkap disk yang dilontar oleh rakannya tersebut. Okey? Boleh tak Amirul berada di hujung sana? Okey, Amirul sila ambil tempat Di situ. tempat anda. Aris akan cuba baling ke arah sini, Aris. Okey. Amirul akan cuba lompat sambil menangkap disk tersebut. Okey. Perhatikan betul-betul Kita Okey. boleh perhatikan Okey, Boleh. go. 1, 2, 3. Lompat. Oh, tu rendah lah cikgu Itu hantaran yang rendah. Lagi sekali, lagi sekali. kita buat sekali lagi, ya. Lagi sekali. Okey. Alright. Lompat. Hop. Macam tu cikgu Ya, betul. Oh, cikgu teringin nak buat. Wah. Okey. Oh, macam tu. Teringin juga nak buat. Wah. Okey, cuba kalau Amirul baling ke sana pula. Okey, boleh? Okey, Amirul. Amirul awak baling ke sana ya. Okey. Okey. Okey, perhatikan betul-betul Amirul angkat tangan Amirul. Okey, Amirul akan membuat balingan ataupun lontaran ke arah sana. Okey? 1, 2, 3.
Lompat. Oh, cikgu, itulah yang dikatakan balingan balas dendam kan? Kan betul cikgu? Betul juga. Oh, okey. Jadi sebenarnya apa yang berlaku, Amirul Balik je. Okay. Amirul melakukan lontaran melawan arah angin. Jadi disebabkan itu pergerakan dis itu sangat terganggu dengan pergerakan angin. Okey, baik. Tadi kita dapat lihat Amirul melakukan lompatan. Yap. Lompatan. Jadi kita dapat lihat Amirul melakukan lompatan kepada dis. Dis tersebut berada dalam keadaan agak tinggi. Yap. Dis tersebut berada dalam keadaan agak tinggi. Tetapi Amirul dengan kemahiran melompat yang baik berjaya melakukan lompatan dan menangkap dis tersebut. Cikgu, macam mana nak buat macam tu cikgu? Kita kena pandai mengagak lah kan sebenarnya kan? Betul lah Kemal. Kita perlu pandai mengagak dan sebenarnya dia memerlukan latihan. Kita kena kerap melakukan latihan. Sebagai contoh, apa yang Amirul dan juga Haris lakukan, mereka baling dis tersebut pada jarak yang agak jauh dan mereka cuba menangkap dis tersebut pada pelbagai ketinggian. Saya menggalakkan mereka cuba baling dis tersebut pada ketinggian yang memerlukan mereka melompat. Okey. Oh, baik. Jadi di situ mereka akan dapat mengagaklah ketinggian dis tersebut dan sejauh mana mereka perlu melompat untuk mendapatkan dis tersebut. Baik. Cikgu, maksudnya untuk buat balingan ni kan hanya untuk pemain-pemain tinggi sajalah cikgu kan? Satu soalan yang cukup menarik. Soalan yang bagus. Okey. Dalam kemahiran ini, bila melompat, ketinggian bukanlah faktor utama mendapat dis. Betul. Ketinggian akan membantu pemain untuk mendapatkan dis. Tetapi jika kita melompat pada waktu yang betul, orang yang lebih rendah fizikalnya pun dapat mengatasi orang yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya lompatan itu bukan bergantung pada ketinggian, bergantung kepada kekuatan lompatan tersebut. Ada je orang yang lompat sampai boleh lepas satu orang sekalipun. Ya. Tapi cikgu, bila masanya kita nak guna buat balingan ni cikgu? Balingan lompat ni. Kadang-kala apa yang berlaku, orang yang mempunyai fizikal lebih rendah dengan bantuan kemahiran lompatan yang lebih baik, dia akan dapat mengatasi orang yang mempunyai fizikal lebih tinggi. Dia akan dapat dis tersebut lebih dahulu daripada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi di situ sebenarnya kemahiran melompat ini, dan juga kemahiran melompat ini tak semestinya melompat ke atas. Juga boleh membantu melompat mendapatkan dis yang hampir jatuh. Kita boleh melompat ke hadapan, diving. Maksud saya, diving, lompat ke hadapan untuk mendapatkan dis sebelum dis itu mencecah tanah. Macam tu cikgu Betul. Tapi saya rasa kalau sering kali menggunakan balingan ataupun lontaran tinggi pun tak boleh juga kan? Okey, baik. Kemahiran melontaran ini, untuk melontar lebih tinggi ini, tujuannya salah satu melontar lebih jauh. Kerana lontaran tinggi ini membantu, sebagai contoh, kita nak melakukan lontaran terus daripada kawasan kita terus masuk ke kawasan zone gol pihak lawan. Tetapi kekurangannya mesti kita lihat kepada faktor semasa. Sebagai contoh, berangin. Cuaca yang sangat berangin akan menyebabkan dis tu tidak dapat pergi lebih jauh. Walaupun kita cuba lontar lebih jauh, tetapi dia tak akan dapat pergi lebih jauh. Sebab apa? Angin sangat membantu, sangat memainkan faktor dia. Dia akan menolak dis tu jatuh lebih cepat. Jadi perlu perhatikan juga. Ataupun mungkin kita boleh perhatikan, kalau pihak lawan mempunyai pemain yang mempunyai kemahiran melompat lebih tinggi, dan kita tak pasti pemain kita tak dapat nak mengatasi pemain dia, mungkin kita boleh lebih banyakkan permainan lontaran dekat dan pantas. Maksudnya tak semestinya kalau kita buat lompatan tinggi ni pun adalah salah satu maksud saya balingan ataupun lontaran ini, kalau kita selalu guna pakai pun tak elok jugalah kan? Betul. Kemahiran lontaran yang tinggi ini hanyalah dilakukan apabila keadaan bersesuaian dan kita yakin pemain kita boleh mendapatkan lontaran daripada handler. Jadi tak perlulah digunakan sepanjang masa. Bergantung kepada keadaan dan situasi semasa. Betul tu. Okey, Amirul. Cuba balik dekat abang. Abang nak cuba tangkap. Tapi lompat punya, tinggi punya. Boleh? Okey. Alright, perhatikan betul-betul lah. Inilah kalau saya dapat menangkap cikgu,
kita rehat cikgu. Okey. Selagi saya tak dapat tangkap, kita cuba cikgu. Okey. Sampai saya dapat. Sampai Boleh cikgu? Okey, Mirul. 1, 2, 3. Ya, cikgu. Sebenarnya cikgu, saya rasa mungkin ada kesilapan sikit cikgu Yang mana susah juga cikgu Okey, sebab tu saya nak tanya cikgu kan, orang yang pertama macam saya ni cikgu kan, apa antara latihan-latihan khusus untuk saya membuat balingan dan juga menangkap bola yang tinggi? Maksud saya bukan bola cikgu. Dish yang tinggi cikgu. Okey. Kalau boleh, lakukan latihan Yap. bersama-sama sekurangnya 2 atau 3 orang. Aha. Latihan itu, kamu posisikan kedudukan seperti kedudukan Haris dan Amirul. Okey. Okey, lakukan lontaran Aha. tinggi, Yap. kerap dan cuba melakukan jangkaan ke arah mana disk tersebut pergi. Okey. Seboleh-bolehnya, cuba dapatkan ruang untuk melompat dan menangkap disk tersebut Ya. supaya kamu dapat melatih kemahiran jangkaan kamu untuk menangkap disk. Ya. Ya. Cikgu, sambil-sambil kita cakap ni cikgu, ada bau tak cikgu? Bau apa tu? Pisang goreng. Aduh. Ada bau tak cikgu? Ada bau juga. Kita cari dulu mana bau pisang goreng ni cikgu kan? Betul. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dengan sukan di Didik TV KPM. Cikgu, cuba cikgu kita bau cikgu. Bau kita hidup. Alhamdulillah masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM. Wah cikgu, makan pisang goreng tak ajak Oh, makan seorang. Ingat saya tak nampak tadi. Jauh duduk Tak apa cikgu. Yang penting sekarang ni cikgu dah ada tenaga. Betul. Saya pun ada tenaga Okey. untuk memberitahu kepada anda semua cikgu. Kali ini cikgu nak kongsikan apa pula? Katanya membuat balingan, bukan membuat balingan, mendapat mata cikgu. Macam mana cikgu dapat mata tu? Okey. Teknik untuk membuat jaringan. Jaringan. Okey. Tadi kita dah tunjukkan mengenai kemahiran membuat jangkaan arah pergerakan disk dan cuba mendapatkan disk sebelum dirampas oleh pihak lawan. Yap. Baik. Sekarang ini apa yang cikgu nak tunjukkan di sini adalah bagaimana kita nak melakukan jaringan dalam permainan sebenar. Dalam permainan frisbee, ruang untuk melakukan mata jaringan adalah berbentuk seperti di belakang ini. Kalau dapat dilihat, kon berwarna biru, kon berwarna oranye, berwarna hijau dan berwarna hijau sana membentuk segi 4 tepat dan kawasan ini adalah kawasan yang membentuk satu zon yang kita namakan zon gol. Yap. Okey. Frisbee ni adalah satu permainan yang unik dan berbeza dengan permainan lain. Bila mana kita dah menjaringkan gol ataupun menjaringkan mata dalam zon gol ini, kita akan bermula di sini dan akan menyerang pula zon gol pihak lawan di sebelah sana. Okey. Bermaksud dalam satu permainan, setiap kali kita menjaringkan mata, perubahan zon gol dan zon yang kita akan pertahankan itu akan berubah mengikut kiraan mata. Jadi kalau kita bermula daripada kawasan sebagai contoh A dan B, untuk kiraan mata, apabila kita sudah dapat menjaringkan gol di zon gol B, kita akan bermula di sana dan kita dapat menjaringkan mata di zon gol A kembali, kita akan bermula kembali di A. Maksudnya dia akan berubah-ubah pada setiap masa. Okey, baik. Di belakang ini, saya tunjukkan satu contoh kawasan zon gol yang membentuk kawasan petak ini. Okey. Jadi saya nak menjemput siapa, cikgu? beberapa orang murid untuk Ada murid ke cikgu? ada. Katanya dah balik. Ada lagi. Diorang patah balik. Betul. Nampak untuk anda semua. Okey cikgu, siapakah mereka? Okey, sini masuk sekarang. Oi. Hop, hop, hop. Cikgu, mereka ni siapa sebenarnya? Cikgu ramai-ramai ni. Lambailah dulu. Lambai kat kamera. Lambai. Ya. Sini dululah. Nampak cikgu. Punyalah teruja je. Hai, apa khabar? Sini, mari dekat. Jangan takut, jangan malu-malu. Okey, siapa nama? Arisa, Meki, Dania, Afika dan Syazah dan juga Encik. Ya, cikgu. Siapa mereka ni cikgu? Okey, mereka adalah pemain-pemain pasukan Kuala Lumpur yang pergi bertanding di Sukan Perpaduan pada hujung Oktober 2022 yang lalu. Wah. Okey, saya akan gunakan mereka untuk menunjukkan contoh pergerakan, Ya. melakukan jangkaan dan menangkap disk di dalam kawasan zon gol.
Okey, saya telah bagikan mereka kepada dua pasukan. Satu pasukan ungu atau purple. Okey, pasukan ungu angkat tangan. Okey. Pasukan hijau angkat tangan. Okey, tiada pasukan angkat tangan. Ya, cikgu. Okey, baik. Untuk situasi di dalam zone goal, cara-cara untuk menjaringkan gol ini ada beberapa strategi yang kita boleh gunakan. Ya. Okey. Cikgu akan meletakkan pasukan ungu sebagai pasukan yang hampir untuk menjadikan gol dan pasukan hijau adalah pasukan yang sedang mempertahankan zone gol mereka. Okey. Baik, tolong berada dalam posisi kamu. Okey. Tepuk tangan. Yeay. Okey, silakan ambil ke depan. Sini je. Oh, sini saja. Ni kita main petak 4 ni je. Peta 4. Peta 4. Ni zone gol dia. Okey, ni zone gol Baik. Ah. Ni je. Ni zone gol dia 4 ni. Okey. 4 ni cikgu. Api kat sini. Okey. Okey. Baik. Dua orang pemain pasukan ungu sudah berada di dalam petak untuk menjaringkan gol. Apa yang berlaku? Mereka akan cuba merangka strategi supaya mereka dapat menjaringkan mata di dalam zone gol tersebut. Okey, di sini adalah handler pasukan ungu. Dan dia akan cuba memberikan satu complete pass, satu hantaran yang lengkap kepada pemain sepasukannya di dalam zone goal. Okey. Arisa bagi dia lari ke depan. Awak bagi Afiqah, awak bagi dia forehand di sini Boleh Okey, kita boleh mula tunjuk sekarang. Okey. Hop. Okey. Dapat mata lah ni. Kalau begini, di mana kedua-dua kakinya sudah berada di dalam zone goal, dia telah berjaya mendapatkan mata bagi pasukan ungu. Wah, pasukan ungu tepuk tangan dapat mata tau. Wah, hijau pun tepuk tangan juga. Oh, cikgu, kalau kita dapat mata tu macam mana cikgu? Okey, baik. Kita cuba sekali lagi. Okey. Okey, kali ini Meiki akan cuba menangkap di situ di luar daripada kawasan ni. Okey, baik. Sedia Okey, 1 2 3. Okey. Baik. Jika dilihat daripada situasi ini, Meiki mendapatkan disk, menangkap disk dengan lengkap. Hantaran lengkap jadi dilakukan, tetapi kedudukan Meiki berada di luar daripada zone goal. Jadi tidak dikira mata. Apa yang berlaku? Mereka pasukan ungu akan cuba membaling disk sehinggalah berjaya ditangkap oleh salah seorang pemain mereka di dalam zone goal. Sebagai contoh, Meiki sudah dapat disk, dia tidak boleh bergerak lagi melainkan hanya satu kaki, dia pivot dia satu kaki. Enki boleh cuba lari ke depan masuk dan Meiki boleh cuba memberikan disk kepada Enki. Okey, cuba sekarang. Macam tu cikgu kalau terlepas? Kalau terlepas walaupun di dalam zone goal, kiraan mata tidak dikira dan disk akan menjadi milik pasukan hijau. So kita boleh jual lah pemain tersebut cikgu. Kita dapat tangkap tu. Kita dapat tangkap. Itulah maksud dia cikgu. Itulah maksudnya. Baik. Kadang-kala antara strategi lain yang kita boleh gunakan ialah disk. Ini strategi cikgu Betul. Okey, ni antara strategi yang kita boleh guna tau. Tengok betul-betul. Bagi pada Afiqah. Okey. Alright. Okey, semua di sini. Satu orang saja Engki je lari pergi sebelah sana Okey, Arisa bagi je Engki lari pergi sana. Afiqah bagi je baling di sana Okey. Okey, baik. Okey, mula. 3. Okey, kali ini semua orang duduk di satu kawasan yang sama. Okey. Di ruang sana adalah ruang kosong. Apa yang berlaku? Handler akan cuba memberikan disk ataupun melontar disk ke arah ruang kosong dan pemain pasukan yang sama cuba lari untuk menangkap disk di ruang yang kosong. Okey, cuba sekarang. 1 2 3. Okey, baik. Enki lari daripada kawasan satu ruang ke ruang yang kosong dan semua pemainnya berada di kawasan sini. Meiki tidak lari kerana Meiki memberi peluang kepada Enki untuk lari ke arah ruang kosong. Itu sekiranya cikgu kalau pihak lawan menjaga seorang pemain tu sampai 2 lah kan? Jadi dia ada kebebasan untuk berlari, betul? Di situasi ini sama ada Enki berjaya melakukan cut atau larian dengan baik sehingga dapat meninggalkan penjaganya atau markernya, ataupun markernya tidak ikut lari bersama Enki. Jadi dia dengan mudah mendapat disk tanpa diganggu oleh pihak
lawan. Wah, cuba bagi saya. Okey, cikgu, kalau saya nak bagi kat kawan saya lah kan. Okey, Becky. Okey, Becky. Stop. Tangkap. Lompat. Oh, itu dia kalau di dalam score zone. Okey. Dapat mata lah kan cikgu, betul? Kalau dia berjaya menangkap di dalam score zone, mata dikira. Tetapi kalau Meki melompat tetapi berada di luar daripada score zone, mata tidak dikira. Satu ciri unik ialah jika Meki berjaya menangkap tetapi satu kakinya sahaja. Okey. Tangkap. Satu kakinya sahaja berada dalam score zone sudah cukup untuk mendapat mata. Macam tu. Okey, Maggie, balik kepada saya, Maggie. Okey. Macam tu cikgu. Dalam score zone dapat mata. Kalau dalam score zone dapat mata. Tapi macam sekarang Akmal tidak berada dalam score zone. Jadi tidak mendapat mata. Saya berada dalam zone apa ni cikgu? Ini masih lagi zone permainan. Bukan cikgu. Inilah zone untuk kita berhenti rehat dulu cikgu. Pada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Sukan Dididik TV KPM. Cikgu. Ya. Cikgu. Dalam tu. Okey, 1, 2, 3. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan Dididik TV KPM. Cikgu, yes, sampai hati cikgu tau. Tak bagi tahu cikgu dah ada 6 orang anak perempuan. 6? 6? Ni 5 ke 6 ni kejar cikgu? Saya rasa cermin mata saya ni 5 cikgu. 5 anak perempuan. Jangan 6 cikgu. Boleh dapat berapa? 5 ke 6? 5. Cikgu, sekarang ini cikgu akan menunjukkan bagaimana seseorang itu ataupun pemain tersebut membuat kesalahan. Betul? Betul. Ini cara untuk kita panjangkan cikgu. Bijak sekali. Ya, cikgu. Ya. Okey, cikgu, silakan. Baik. Seperti mana tadi yang kita dah buat, kemahiran melakukan jangkaan, menangkap dish dalam zone gol. Ya. Okey. Di dalam satu permainan, kadang-kadang kita ini terlupa yang kita ini tidak mengikut spirit of the game ataupun semangat kesukanan. Ya. Kita terlalu mengejarkan pungutan mata kerana kita nak menang. Minta maaf. Ya. Kita hendak menang. Oleh itu, walaupun kita kompetitif, kita nak menang, dalam masa sama mestilah menjaga semangat kesukanan kita. Baik. Antara beberapa contoh faul yang mungkin boleh berlaku semasa dalam permainan. Ya. Saya akan tunjukkan ya. Ya. Cikgu, sebelum tu, kenapa muka mereka sedih ni? Are you guys happy? Senyum sikit, senyum. Happy. Semua dah bersedia ke? Semua dah makan? Dah senyum sikit? Ya. Okey, baik cikgu. Silakan. Okey, antara kesalahan yang mungkin boleh berlaku ketika permainan, sebagai contoh, Arisa boleh ke depan. Siapa Arisa angkat tangan? Angkat tangan Arisa. Okey, baik. Okay. Arisa sini sikit menghadap cikgu. Sini sikit menghadap kamera. Menghadap. Okey. Arisa akan cuba memberikan kepada rakannya Damia. Damia ada di sana. Damia mana satu cikgu? Ini nombor 7. Angkat tangan Damia. Okey. Damia sana sikit. Okey, antara kesalahan yang mungkin berlaku, Arisa cuba memberikan kepada Dania, tetapi Arisa dihalang oleh 2 orang pemain pasukan ungu. Meki dan Meki sini. Okey. Silakan. Sini. Sini sana. Okey, baik. Arisa membuat bantahan dan mengatakan ini adalah satu kesalahan foul. Ya. Tidak boleh 2 orang menjaga dalam waktu ataupun dalam keadaan begini dekat pada satu pemain dalam masa yang sama. Apa yang boleh berlaku, hanya satu pemain saja boleh menjaga atau membuat defend sedekat ini. Satu pemain lagi perlu jaraknya lebih jauh sedikit daripada pemain ini. Itu satu contoh faul. Contoh faul yang kedua, Arisa sedang cuba untuk melontarkan disk tetapi Meki menarik disk daripada tangan Arisa. Macam mana tu? Boleh ke baca tu cikgu? Boleh tak semua? Boleh tak buat macam ni? Boleh ke murid-murid? Tak lagi boleh. sekali apa tak dengar? Boleh ke murid-murid? Okey, serahkan balik pada Arisa. Ataupun kesalahan yang lain, Arisa hendak melontar disk tersebut tetapi Meki tepuk tangan Arisa.
Weh. Sampai disk terjatuh atau terlepas. Ya, kasih jatuh ya. Betul 10 kali dah kawan awak kena tepuk tau. Okey, baik. Itu juga adalah satu kesalahan yang mesti ada klaim atau bantahan daripada pemain jersey hijau ataupun Arisa. Arisa mesti buat Yang fall bantahan. tu macam mana dia nak sebut tu? Mungkin boleh tunjuk cikgu. Okey, bila Dia berlaku macam, tersebut. Oi, fall. Okey. Macam mana? Betul. Kena tahu juga cara klaim fall yang betul. Ha. Okey, cuba buat sekali lagi. Okey. Fall. Oh, macam tu je. Ya. Fall. Macam tu. Mestilah berbuat bantahan klaim fall itu mestilah dengan suara yang jelas dan kuat supaya semua orang sedar berlaku satu kesalahan. Sebab kita tahu permainan ini tidak ada pengadil. Tidak ada apa? Ya, tidak ada apa? Ya, baik cikgu. Baik. Antara kemungkinan kesalahan yang berlaku seterusnya ialah okey, sebagai contoh Arisa cuba baling pada Damia tetapi Meki dalam masa yang sama Engki akan menolak Damia, menghalang dan menolak Damia daripada mendapatkan disk. Okey, cuba baling. Okey, sekejap je. Okey. Meki sini sikit, bagi dia balingnya. Okey. 1 2. Oh, dia tolak tadi cikgu. Jika melakukan tolakan secara fizikal dengan sengaja menolak pemain, itu adalah satu kesalahan yang akan menyebabkan disk itu dapat kepada pihak lawan. Okey, sekali lagi kita tunjuk ya. Okey. Lagi sekali. Okey. Itu adalah satu kesalahan. Bila mana physical contact berlaku, satu kesalahan. Dia tak boleh macam tu cikgu kan? Dia nak bergasak-gasak, bersiku-siku tak boleh sebab cikgu pernah beritahu pada episod sebelumnya kan? Betul. Jadi kalau macam tu cikgu, dia akan angkat tangan dan kata fall. Macam itulah cikgu, macam dia buat tadi tu. Betul, dia akan claim fall. Betul. Macam tu cikgu Betul. Oh, baik cikgu. Apa lagi selain daripada tu cikgu? Saya nak tahu ni cikgu. Apa lagi cikgu? Nak cikgu tangkap? Ya, okay, baik. Selain daripada itu, ketika permainan ini berlaku juga, okey. Kita bermain mestilah mengikut semangat kesukanan. Betul, kita hendak mendapatkan mata, hendak menjadi juara, kita nak menang perlawanan tersebut. Tetapi itu tidak bermaksud bila mana kita bermain terlalu mengejar kemenangan, kita melakukan kesalahan dan tidak mengaku kesalahan. Sebagai contoh, okey, seperti tadi Meki tepuk tangan. Sini Meki, jangan. Okey. Okey, Arisa cuba baling kepada cikgu dan Meki cuba tepuk tangan. Jatuh. Okey. Jatuh. Arisa akan claim fall. Tetapi Meki membuat bantahan. Mana ada fall? Tak ada fall, mana ada fall? Ya. Sedangkan adalah jelas apa yang berlaku, murid-murid, yang berlaku Meki telah menepuk tangan Arisa sehingga terjatuh disk tersebut. Tetapi kerana kan hendak menang, terlalu inginkan kemenangan, Meki tidak mengaku kesalahannya. Jika begini, anda tidak bermain dengan semangat kesukanan, tidak mengikut istilah spirit of the game dalam permainan frisbee. Kalau kita melakukan kesalahan, kita akui yang kita telah melakukan kesalahan dan kita jangan menipu. Betul. Orang kata ni cikgu, tak ada nilai sportsmanship. Betul Akmal. Tak ada nilai kesukanan, semangat kesukanan. Tak ada nilai apa? Sports. Ya, sports cikgu. Sport dia meletakkan cikgu. Tapi betul cikgu. Betul. Kalau seorang pemain tak kisahlah profesional ataupun di peringkat amateur kan, kalau tak ada nilai sportsmanship ataupun nilai kesukanan, jangan main sukan. Betul cikgu kan? Apa-apa sukan sekalipun sama saja. Ya. Cikgu, cuma kadang-kadang saya terfikir cikgu, mereka tadi dah menunjukkan fall. Yang ini nak tunjuk fall apa cikgu kalau seorang-seorang macam ni cikgu? Okey, macam ini dia ada ruang untuk dia dapatkan skor. Tetapi saya akan tunjukkan di bahagian penghujung permainan setelah tamat semua permainan, apa yang boleh berlaku, apa yang akan berlaku ialah mereka semua akan melakukan satu bulatan. Okey, full bulatan. Bulatan, buat bulatan. Berselang-seli, tim yang berselang-seli. Okey, buat bulatan dekat. Buat bulatan. Okey. Bulatan. Okey, baik.
Dalam bulatan ini mereka akan membincangkan sesama mereka apakah kesalahan yang telah berlaku sebentar tadi dan memberi kata-kata semangat kepada setiap pasukan. Sebagai contoh, pasukan hijau memberi kata semangat kepada pasukan ungu dan berlaku juga sebaliknya. Pasukan ungu beri semangat kepada pasukan hijau. Bukanlah kemenangan yang kita kejarkan, tetapi kita nak bermain dengan seronok, gembira dan mendapat rakan yang baru. Rakan-rakan ni mereka akan berbincang sama mereka dan akhirnya mereka akan habiskan setiap perbincangan dengan 3 kali cheers kepada pihak lawan. Sekali lagi, okey. 1, 2, 3. Jom sekali dengan host kita Akmal. Boleh, boleh ni cikgu? Boleh. Okey. 1, 2, 3. 3 cheer. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Cikgu. Ya. Saya pasti cikgu setiap kumpulan kan mereka ada diorang punya cheer tersendiri. Betul cikgu? Betul. Mereka ni pun ada juga, betul? Kebiasaannya ada setengah kumpulan dia akan buat cheer sendiri ataupun paling tidak dia akan gunakan cheer yang sama je. Hip hip hooray. Macam anda semua ada cheer tersendiri ke atau hip hip hooray? Hip hip hooray juga. Mungkin diorang nak menyanyi ke apa ke, tak ada cikgu Kebiasaannya bergantung pada pasukan tersebut. Ya, okey. Alright, boleh ambil tempat duduk balik, tempat duduk, tempat asal balik. Okay. Wah, cikgu. Ya. Saya rasa saya dah banyak belajar lah cikgu mengenai sukan frisbee ni kan. Daripada banyak sejarah. Apa lagi cikgu? Balingan, lontaran, lepas tu tangkapan. Betul. Macam mana dapat mata, Betul. bagaimana saiz padang, bagaimana permainan ini dilakukan, bagaimana apa lagi cikgu? Cikgu tolong saya cikgu, tolong cikgu. Apa lagi? Bagaimana apa lagi cikgu? Semangat kesukanan dalam permainan ini. Ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ya. Apa yang boleh kita buat dan tidak boleh kita buat. Betul. Dan juga cara tips-tips melakukan larian. Tip-tip untuk menengok ataupun memerhatikan keadaan alam sambil kita bermain tersebut. Ini cikgu. Angin. Kalau angin kuat kan macam ni kan. Nak baling dis macam mana. Betul. Ya. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan dan menyeru murid-murid semua masuklah, sertailah sukan frisbee ni cikgu. Silakan. Untuk permainan frisbee ini, permainan ini telah memberi peluang kepada murid-murid ini untuk belajar kemahiran baru, bercampur gaul bersama-sama rakan yang bukan sebangsa dan seagama. Mereka telah mendapat satu rakan baru, rakan sepasukan yang mereka sukai, seronok bermain bersama. Kerana apa? Kerana permainan frisbee ini adalah satu permainan yang unik, tidak ada pengadil. Diri sendirilah menjadi pengadil untuk bermain dengan baik, amanah, jujur, telus, berintegriti, mempunyai nilai-nilai murni yang memenuhi apa yang cikgu nak harapkan daripada setiap murid-murid cikgu. Okey, untuk kali terakhir kita akan buat cheer kepada anda semua. Boleh ke? Kita sebut 1, 2, 3. Hip hip hooray. Alright, boleh? Okey, letak tangan ke frisbee kat depan. Okey. Alright, kita sebut sama-sama. Jadi murid-murid semua, terima kasih banyak-banyak telah setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Idwan. Dan terima kasih kepada murid-murid kita. Lambai dulu kat kawan-kawan. Kita jumpa lagi di episod seterusnya di Sukan Didik TV KPM. 1, 2, 3. Hip hip hooray!